وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkumpul lagi pada malam ni. Seperti biasa Isnin malam minggu kedua kita akan bincangkan insya-Allah kitab Sahih Asyratus Saah, Sahih Tanda-Tanda Kiamat, yang mana kita alhamdulillah pada kali terakhir kita jumpa kita dah masuk kepada bahagian tanda-tanda kiamat kecil, yakni bahagian pertama itu yang telah pun terjadi dan tidak akan berulang. Yang kita terangkan itu pertama sekali kita bincangkan adalah daripada hadis Nabi SAW. Lepas kita kata perutusan Nabi itu sendiri adalah tanda kiamat, tanda pertama yang Nabi sebutkan kiralah 6 perkara. Udun sitan baina as-saah, kiralah 6 perkara sebelum berlaku kiamat. Nabi sebut pertama sekali kita bincang tu mauti, kematianku. Kematian Nabi SAW itu adalah tanda kiamat yang pertama yang Nabi terangkan. Okay, kemudian Nabi terangkan thumma fathul baitul maqdis, kemudian menaklukkan Baitul Maqdis. Ini tajuk kita akan bincang kali ini, iaitu tanda kedua yang Nabi sebutkan dengan tertib, ikut tertib yang Nabi sebut, kematian baginda, kemudian penaklukan Baitul Maqdis. So kita akan bincangkan ini sekarang. Okay, tajuk ketiga daripada buku ni iaitu Fathul Baitul Maqdis, pembukaan atau penaklukan Baitul Maqdis. Di antara tanda kiamat kecil adalah penaklukan Baitul Maqdis, dan dalil itu adalah apa yang datang dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana sabda baginda SAW, sabda Nabi SAW, u'dud sitan baina yaday sa'ah, kiralah 6 perkara sebelum berlakunya kiamat. Yang pertama mauti, kematianku, kita dah bincangkan. Kemudian thumma fathu Baitul Maqdis, kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Yang ketiga tu kita sebut kemudian, sebab kita dah bacakan hadis tu pada kelas yang hari tu. Ketika bacakan hadis permulaan kita bincangkan 6 perkara. Cuma saya sebutkan sini yang nombor 2 itu penaklukan Baitul Maqdis. Okey. Dan dikira sebagai Baitul Maqdis ni adalah tempat ketiga yang penting yang berhubung dengan akidah Islam, dengan hubungan yang sangat kuat sesudah Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga itu adalah Masjid Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Kepadanya lah baginda SAW dahulu diisrakan. Nabi diisrakan pada bulan yang lepas, kan, bulan Rajab, beri sambutan tentang Isra Mi'raj, dan kita bincangkan Nabi pada malam Isra tersebut Nabi diperjalankan daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam satu malam. Okey. Dan juga daripadanya lah baginda di Mi'rajkan ke langit. Ini berdasar pada surah Taha. Yang kita bincangkan mukadimah surah Taha adalah berkaitan dengan tajuk tanda Nabi SAW telah pun naikkan ke langit. Kalau surah Al-Isra berkenaan Nabi diisrakan daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit itu diterangkan dalam surah An-Najm, daripada ayat yang ke-4 sampai ke 18 atau 19. Baca balik di situ. Baik, dia kata jadi daripada yang baginda di Mi'raj ke langit, dan dia Masjid Al-Aqsa ni adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum umat Islam kita ni dipindahkan daripada menghadap ke Makkah Mukarramah atau Masjidil Haram, kita dahulu sebenarnya menghadap, mula-mula masuk Islam je, seorang yang masuk Islam tu kena menghadap ke Baitul Maqdis. Ini sebenarnya ujian, macam Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, tidak akan menjadikan kiblat yang kau dahulu berada padanya, iaitu Baitul Maqdis tu, illa na'lama yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaih, mereka untuk kami tahu, tunjukkan, zahirkan siapa yang ikut rasul berbanding orang yang berpaling daripada pendiriannya. Sebab memang beratlah. Baitul Maqdis ini dibina oleh Yaqub alaihi salam, ataupun tempat binaan yang daripada keluarga satu lagi. Mereka Ibrahim alaihi salam ada 2 anak dia Ismail, keturunan dia datangnya Arab. Arab yang duduk di Mekah dahulu, mereka punya keturunan daripada situ, daripada Ismail AS. Jadi binaan Kaabah dalam Al-Quran Karim ayat 127 Al-Baqarah memang dibina oleh Ibrahim bersama Ismail. So ini atuk ini kita buat. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, orang suruh menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini ujian pertama dulu dikenakan. Sehingga Nabi SAW pindah ke Madinah, 16 bulan selepas itu baru dialihkan kiblat.
daripada arah Baitul Maqdis pindah ke Baitullahil Haram, Makkah Mukarramah. Itu yang sejarah kita tahu. Jadi maksudnya kalau kan pada awal sepanjang Nabi berdakwah, boleh kita katakan 13 tahun atau 14 tahun Nabi berdakwah, ajakkan pergi hadap ke Baitul Maqdis. Okey, itu pertama kena faham. Baik. Dan dia salah satu masjid yang tidak harus untuk seorang tu beria untuk bermusafir kecuali kepadanya. Kan Nabi kata la tasyuddu rihal illa ila salati masajida. Yang kamu beria sibuk nak musafir, sungguh-sungguh sangat untuk ibadat, kecuali ketiga masjid. Kalau untuk sibuk nak beria buat persiapan musafir, 3 masjid lah yang Nabi kata sepatutnya. Itu Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa Nabi sebutkan. Okey. Perkara ini telah diketahui oleh para sahabat Nabi SAW akan hakikatnya. Lalu mereka bersegera menyucikan Masjidil Aqsa daripada keberhalaan orang-orang Rom. Bangsa Rom dahulu bila dia masuk Kristian, diorang masih lagi kekalkan budaya patung-patung ni. Sebenarnya basically memang sebenarnya tak ada pun patung-patung ni sebenarnya dalam ajaran Isa AS. Tak ada ajaran tersebut. Tapi dalam masa yang sama, patung-patung ni dibuat diletakkan. Sebab tu dalam konteks bila orang Kristian sendiri bila rujuk tentang ajaran Musa AS atau ajaran Isa AS, diorang punya perbuatan sekarang tak ada kaitan pun dengan apa Musa dan Isa buat. Pasal ada commandment yang diletakkan, di antaranya adalah jangan ada patung. Tapi diorang buat patung dalam gereja. Ini pelik. Jadi benda ni sebenarnya tradisi daripada Rom. Bangsa Rom sebenarnya sebelum daripada masuk Kristian, diorang memang bangsa yang suka ada dewa-dewa yang banyak. Zeus lah, kan, Pluto lah, apa benda nama-nama dewa-dewa dia, diorang sembah. Dia bila masuk Isa sebagai Tuhan, tak ada masalah. Bertambah Tuhan je. Tapi kalau nak kata Isa ni adalah utusan Tuhan, dia masalah. Ini perkara yang kadang-kadang kita lihat pada kita umat Islam ni pun ada tajuk ni, untuk menerima Muhammad sebagai seorang general tentera yang hebat, pemimpin yang agung, manusia yang mulia, orang boleh terima. Tapi bila kata Muhammad Rasulullah, orang tak nak terima. Bila kita kata Muhammad Rasulullah, di situ pengisytiharan kita, segala maklumat atau panduan kita mendekat diri pada Tuhan mesti melalui baginda sahaja. Ada stop, kat sini pun tak nak. Kalau dia kata setakat mengaku manusia Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia, dan seorang Kristian pun kan, macam yang dikarang buku 100 manusia paling berpengaruh di dunia, kan, buku yang kan pergi MPH ada jual, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Dia letak nombor 1 Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia kata paling berpengaruh. Sepanjang sejarah tak ada siapa lebih berpengaruh daripada Muhammad. Dia terpaksa mengaku. Tapi problem dia, kita dalam agama kita kan disuruh mengaku masalah Muhammad ni hebat. Kita disuruh mengaku Muhammad utusan Tuhan, Muhammad Rasulullah. Ini benda pengisytiharan kita bila kita Muslim. Syahadah kita menuntut kita untuk mengatakan Muhammad Rasulullah. Bukan puji Muhammad baik, Muhammad elok, tak. Kamu kena isytiharkan Muhammad Rasulullah. Ini masalah. Macam tadi Isa alaihissalam yang diangkat sebagai dewa, dia tak ada masalah. Tapi untuk mengangkat Isa, mengaku Isa sebagai utusan Tuhan, dia masalah. So, maksudnya yang depan mereka ni bukan Tuhan. Ada Tuhan atas daripada tu. Ada problem. Baik. Jadi dan disempurnakan penaklukan Baitul Maqdis ini buat kali pertama pada zaman Khalifatul Rashid, khalifah yang berpetunjuk, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana telah berhimpun tentera umat Islam dan dikepung Baitul Maqdis, sehingga menerima penduduk Baitul Maqdis tu untuk berdamai dengan syarat bahawa datang Amir Mukminin Umar bin Khattab sendiri untuk menerima kunci bandar tersebut. Memang Umar datang daripada Madinah, datang sini ke Baitul Maqdis. Ini kisah yang sejarah umat Islam bagaimana Umar datang, dia datang beriringan dengan kedua orang tu. Dia dengan tukang bawa unta dia. Sampai kat bandar tu, tiba-tiba rupanya buat giliran satu perjalanan, dia punya pembantu tu dah duduk, dia bawa satu perjalanan, dia naik, kawan tu tarik. Sampai dekat Baitul Maqdis, giliran Umar tarik, kawan tu naik atas. Sejalan. Tapi kat situ problem dia, rupanya dalam ahli kitab, diorang dah ada ciri-ciri Umar dalam kitab mereka. Berapa banyak yang tinggal sekarang, wallahu alam. Dia akan ikut kepada Ka'ab al-Ahbar, salah seorang kita panggil pendeta yang masuk Islam atau Yahudi masuk Islam pada zaman Umar dia hidup. Dia pernah ceritakan bahawa sifat para sahabat pun ada dalam tu, dalam kitab mereka. Dia banyak mana yang tertinggal, wallahu alam. Kalau kita tahu lepas beberapa tahun persidangan Kristian, diorang buang banyak benda daripada kitab tersebut. Apa dia tak nak buang, tinggal sikit je. Jadi pada asasnya Umar bin Khattab memang diorang tengok, diorang kenal.
Jadi Umar terima kunci Baitul Maqdis, dan Umar bergerak kan, lalu dia buat perdamaian dengan orang-orang Nasrani, dan disyaratkan ke atas mereka untuk usir orang-orang Rom dalam masa 3 hari. Kemudian Umar masuk ke dalam masjid, dan masuk di mana Rasulullah SAW masuk pada malam Isra Nabi, dan dia solat di dalamnya bersama-sama umat Islam. Cuma adalah kisah macam mana Umar bin Khattab tak masuk dalam gereja, dia masuk dalam, keluar dari gereja untuk solat. Dan sebagian para ulama kata tempat yang Umar solat tu yang sekarang jadi kubah emas tu. Kubah yang ada emas tu, itu tempat yang Umar solat dengan orang ramai. Umar tak solat dalam gereja orang Kristian ketika tu, dia solat di kawasan lapang. Okay, tapi yang tempat di Masjid Al-Aqsa yang asal tu yang tempat hitam, bukan yang kubah emas tu. Banyak simbolkan kubah emas, tapi sebenarnya yang belah dinding tempat Yahudi menangis sebelah tu, itulah masjid yang Nabi SAW sampai, dan itulah binaan yang dimaksudkan dengan Masjid Al-Aqsa. Baik, dan kekallah bumi Muqaddas, bumi Maqdis tu di bawah kuasa umat Islam sehingga zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah tahun 300 Hijrah ke atas. Jadi ketika itu di mana telah menimpa kerajaan Abbasiyah kelemahan dengan sebab perpecahan, perebutan kuasa di antara mereka, dan juga fitnah politik serta gerakan batiniah. Pada zaman kenaan ada gerakan batiniah ni yang masuk dalam umat Islam. Diorang tak suka Islam tapi buat-buat Islam, mengaku Islam dan cuba masukkan elemen-elemen yang rosak dalam Islam. Sedangkan dia kata tentera salib mereka dahulu pada waktu berkenaan memang mereka nanti-nanti tengok keadaan umat Islam, apa yang berada pada kejadian pada mereka, supaya mereka ambil peluang bila nak serang umat Islam. Okey, dan mereka mempersiapkan diri mereka, tentera salib tentera Krusid atau tentera Kristian, untuk menghapuskan umat Islam dan menguasai ke atas bumi Baitul Maqdis. Okey, dan benda ni sampai peringkat perebutan tadi sampailah kepada bila tidak menghiraukan golongan Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah Mesir. Yang zaman tersebut kerajaan Fatimiyah ni kerajaan Syiah Fatimiyah Mesir ketika itu, dan juga Saljuk ni kerajaan daripada Turki, orang-orang Turki, bangsa daripada Mongol yang kahwin dengan orang tempatan sebagainya. Kemudian diorang buat satu negara, dan akhirnya diorang berebut kawasan Syam. Pasal yang daripada Mesir ni dia sibuk nak luaskan kawasan, yang sini daripada utara dia duduk dekat kawasan Syam. Jadi ketika tu dia kata kat sini tentera salib ni telah diberikan kepercayaan oleh golongan Fatimiyah Mesir, dan mereka diberikanlah kepada mereka peluang, mana Fatimiyah Mesir beri peluang untuk masuk tentera salib ni masuk ke dalam Baitul Maqdis. Okey, dan itu adalah sebagai balasan untuk tentera salib tadi bantu kerajaan Fatimiyah Mesir ni kenakan tekanan kepada kerajaan Saljuk Turki pada zaman berkenaan. Dia benda ni sikit cerita macam pelepasan Pulau Pinang kepada Francis Light untuk supaya dipertahankan kerajaan Kedah daripada serangan Siam. Dia kurang sikit kisah tu. Mana tolong kami, nanti kami tolong kami lawan Siam, nanti kami bagi ini. So jadi terjadilah benda berkenaan. Sebenarnya terlepasnya Baitul Maqdis ni ke tangan tentera salib di atas usaha yang dibuat oleh kerajaan Syiah. Lepas tu saya pelik zaman sekarang ni orang Syiah pula kata jom bebaskan Quds. Sedangkan memang mereka lah sebenarnya yang melepaskan hak. Sebab nak menang lawan Abbasiyah, lawan Saljuk, dengan Abbasiyah di Iraq, Saljuk di Turki, di utara Iraq. Diorang nak kawal lawan yang dua ni. Yang Mesir ni tadi, Syiah ni bagi Baitul Maqdis kepada tentera salib untuk supaya tolong diorang. Rasul datang, jadi tolong kami. Tapi lah memang kita panggil apa, penipuan telah dibuatlah oleh tentera salib. Dia masuk dalam Baitul Maqdis, dia take over, tapi diorang tak pun tolong kerajaan Fatimiyah untuk menang. Okey. Pasal ketika tu kerajaan Fatimiyah mengira bahawa pelemahan kerajaan Saljuk dan khilafah Abbasiyah adalah kemenangan bagi mereka. Macam mengukuhkan kuasa mereka. Kalau ini jatuh, diorang kukuh. Diorang anggap macam tu. Akan tapi macam mana untuk musuh Allah memperakukan untuk mereka sebarang perakuan, kecuali untuk menghapuskan Islam pada semua unsur-unsurnya dan juga kumpulan-kumpulan. Tak kira kumpulan apa. Di sisi musuh Islam, tak kira awak ni Syiah ke apa, sama je. Tapi kita sebut sekali masalah pengkhianatan daripada Islam sendiri itu ya terjadi. Sebab tu kena faham betul kenapa nanti kalau kita bincangkan
masalah pembebasan Palestin dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi mula-mula benda dia buat bila nak kuasai balik Palestin, dia jatuhkan kerajaan Fatimiyah Syiah di Mesir. Saya kata kalau kita pergi perang kat utara, kalau Mesir ni masih lagi dikuasai kumpulan ni, bimbang dia buka sepadan tentera daripada Suez masuk atas untuk serang kita dari belakang. Dari Eropah turun ikut jalan belakang serang kita. Dia take over terus, jatuhkan kerajaan Fatimiyah ketika tu. Ni yang banyak orang tak baca sejarah. Bila tengok orang Syiah ni macam baik kan, buat hari Quds kan, sebenarnya benda tu ada perancangan mereka yang tak dilihat. Okey. So jadi ketika tu dia telah khianat, tentera salib telah khianat teman rapat mereka itu kerajaan Fatimiyah, dan bergeraklah tentera mereka menguasai Quds. Dan tentera salib ketika itu telah membuat tempat penyembelihan besar-besaran, pembunuhan besar-besaran pada seluruh kawasan di Palestin atau di Quds, dan sehingga yang mereka nak takluk, dan perjalanan mereka nak pergi takluk tu membunuh ramai orang. Okey, tanpa membezakan di antara orang tua dan juga kanak-kanak, lelaki dan juga wanita. Dan juga telah sampai mencecah tempat penyembelihan atau pembunuhan mereka beramai tadi ke satu persatu, kebengisan dan juga kekerasan di Quds sendiri, di mana mereka telah pergi kepada tentera Islam dan menyembelih mereka, dan bahkan mereka potong tangan kaki umat Islam campak dari kawasan atas bangunan. Tembok-tembok tinggi itu campak tangan kaki umat Islam di situ. Okey. Dan juga jatuhlah Quds ketika itu pada tahun 492 ke tangan salib. Maksud dia Umar bin Khattab take over Palestin atau Quds tahun ke-5 Hijrah, 15 Hijrah, 15 ke 17 Hijrah, dia take over, tapi orang terjatuh balik pada tentera salib pada tahun 492. Okey. Dan tentera salib berterusan meluaskan pengaruh mereka di negeri berkenaan, dan mereka sentiasa bekerja sentiasa untuk memisahkan di antara Mesir dan Syam. Pasal dia nak bagi Mesir lain, Syam lain. Kalau bergabung dia masalah. Pasal Mesir diorang kawal, Syam ada kuasa yang lain, so dia tak nak terlibat. Sentiasa dia elakkan. Okay? Dan supaya tak berhimpun kekuatan umat Islam. So jadi memang kat sini walaupun ada umat Islam, di sini umat Islam walaupun berbeza, so tentera salib sekat, jangan bagi diorang berkawan. Okay? Memang saya tak nafikan macam zaman kita sekarang ni musuh kita satu, tapi masalahnya tanpa akidah yang betul anda tak boleh menang. So kita lihat kalau sejarah Islam pun, bila zaman Rasulullah SAW, bila Islam itu benar, akidah itu benar, penyerbakan Islam tu sangat laju, cepat. Tapi bila zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila timbul nabi palsu, orang tak nak bayar zakat, orang-orang murtad, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun dia merintah, sibuk untuk kekang kumpulan tersebut. So Islam statik, zaman Abu Bakar dia statik, tak meluas, tak berkembang. Tapi bila dah Abu Bakar buat, bersihkan, maka zaman Umar dah bersih akidah, maka penyebaran lagi besar, jatuh ruang Parsi, berterusan macam tu sampai zaman Osman masih lagi, sehinggalah munculnya Khawarij dan juga Syiah. Stop balik, dia stop balik perkembangan. Kemudian bila umat Islam bersatu balik, bila Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan bagi pada Muawiyah untuk jadi khalifah, ketika tu umat Islam bersatu, baru expansion berlaku balik. Setiap kali mana akidah kita salah, tak betul, takkan berkembang. Macam itulah rupa kita. Tak ada kan ketambahan. Tak ada pun orang bukan Islam masuk Islam. Tak ada orang yang buat salah pun bertaubat. Dia akan sentiasa macam tu. Okey. So dia kata kat sini berterusanlah penguasaan tentera salib pada Baitul Maqdis sehinggalah tahun 583. Tadi dia jatuh 492, di take over balik dari Islam pada 583, di mana Allah Taala siapkan, wujudkan untuk umat ini seorang lelaki yang soleh, seorang raja yang soleh, yang dia beramal untuk menyatukan umat Islam di bawah satu panji. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang dia bergerak untuk operasi penaklukan semula Baitul Maqdis. So tapi macam dia buat benda tadi, perkara pertama dia buat, dia take over dahulu jajahan-jajahan, termasuk dijatuhkan kerajaan Fatimiyah Syiah di Mesir. Dia buang dulu. Sebab benda tu dia nampak tak boleh. Pasal dia orang ni yang melepaskan Quds kepada tentera salib. Okay, dia kata sejarah peperangan Hittin yang dia menuju ke arah Asqalan, dan daripadanya dia menuju ke Quds, ya, dan dia letakkan kepungan yang kuat ke atas Quds
sampaikan terpaksa tentera salib untuk menyerah. Dan itulah pada bulan Rejab Rejab tahun 583 Hijrah. Okey. Lalu berlimpah ruah riwayat-riwayat kisah, bahkan orang Kristian pun ada kisah sejarah berkenaan dengan kebaikan raja Islam ini, itu Salahuddin Ayyubi terhadap musuh. Dia tidak pernah menggunakan kekerasan, dia tak gunakan kita panggil pengkhianatan untuk kenakan balik. Pasal orang ni khianat, tapi cara dia muamalah tadi menyebabkan mereka semua dapat lihat kebaikan Islam. Okay, memang perang-perang tapi akhlak jaga. Padahal Islam kadang-kadang ada orang kata kalau kita perang ni buat benda buat apa pun tak apa. Alasan dia Nabi kata al-harbu khida'ah, perang itu adalah tipu hilah. Dia kata perang tipu hilah. Tapi peliknya kan, dalam masa yang sama Nabi juga sebut, Nabi kata adil amanati man itamanak, tunaikanlah amanah pada siapa buat amanah pada engkau, wala takhud man khanak, yang kamu khianati siapa khianat kamu. Pada Islam kita berperang sekalipun takkan khianat orang, takkan khianat, pengkhianatan takkan buat. Kalau kita janji nak berdamai atau gencatan senjata, kita akan cabul. Ini adalah sifat atau ciri Islam. Adapun kalau orang lain yang tak faham, dia akan kata tak apa, nipu asal menang. Itu tak ada. Pada Islam tak ada matlamat menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara tak wujud dalam Islam. Islam, kalau awak dah beri janji, honor janji tadi. Kalau nak batalkan janji tersebut, maklumkan kepada musuh, kami nak batalkan perjanjian. Bukan serang dulu baru cerita nak batal. Bukan serang dulu kan. Mana nak batal perjanjian, nak serang besok pun perang. Supaya musuh bersiap sedia. Tahu kita dah tak ada perjanjian, takkan tipu. Wala takhun man khanak, jangan kamu khianati siapa khianat kamu. Ini benda yang kita kata diaplikasikan oleh Salahuddin Ayyubi. Direkodkan dalam sejarah berkenaan dengan kebaikan dia terhadap musuh pun. Dia sentiasa adil, tidak akan gunakan ketidakadilan kepada musuh. Okey. Melimpah ruah riwayat tentang kebaikan muamalah Salahuddin Ayyubi kepada penduduk Quds. Okay, yang juga dia kata yang didorong oleh akhlak Islam beliau. Okey. Dan juga dengan apa yang sebelumnya daripada perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun ketika masuk pun di situ pun orang Kristian, orang Yahudi ke siapa sekalipun melihat akan keadaan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Tidak dia jadi macam raja merajai, tapi dia masuk untuk mengamankan. Dia sebenarnya ini bukan perkara yang pelik. Kalau kita perhatikan, para sahabat Nabi SAW masuk ke banyak negara dengan pedang sebenarnya. Ada negara yang tak masuk dengan pedang, macam Afrika, Yaman, Malaysia, Indonesia tak ada pedang. Tapi negara seperti Iraq, Iran sekarang ni kan jajahan Parsi, tentera para sahabat sampai ke situ. Armenia, Azerbaijan, para sahabat datang dengan tentera. Betul, Mesir, para sahabat datang dengan tentera, datang pedang. Syam takluk dengan pedang. Tapi peliknya, kalau perhatikan balik, orang yang tempat para sahabat jajah, kalimah jajah pasal masuk dengan pedang take over kawasan. Tapi orang-orang tempatan tu sayang para sahabat. Nak perasan tak? Macam keturunan orang-orang berkenaan, macam daripada Bukhara tu kan, kawasan-kawasan Turkmenistan dan sebagainya, kawasan atas tu, di situlah tempat di mana lahirnya ulama-ulama Islam macam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud dan sebagainya kan. Semua lahir di sana. Diorang ni keturunan anak orang yang para sahabat datang pakai pedang. Daripada India, kalau tuan tengok, Mesir sendiri, Mesir, tempat di mana para sahabat datang bawa pedang. Tapi apa sebenarnya menyebabkan diorang sayang para sahabat? Ini benda kita kena fikir. Kenapa diorang jajah tempat orang sayang? Sebab diorang jajah bukan nak curi harta atau hasil kekayaan tempat tersebut. Diorang datang sebenarnya untuk keluarkan orang-orang tadi daripada penyembahan selain Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala saja. Bab muamalah nak makan, tak tukar baju pun. Nak pakai baju, pakailah yang elok kan? Tapi masalah untuk tukar jadi Arab, tak ada suruh pun tukar jadi Arab. Orang tempatan tadi masuk Islam, jadi pembantu pada Islam lebih kuat. Maka sayang para sahabat, sayang Rasulullah. Tuan-tuan kena jajah dengan Jepun. Siapa sayang Jepun katanya? Inggeris 400 tahun kot jajah. Siapa sayang Inggeris? Tak ada siapa sayang penjajah. Tuan-tuan tengok betul-betul Para sahabat masuk negara-negara yang disebut tadi, orang tempatan tu masuk Islam, orang tempatan tu sayang para sahabat, sayang Rasulullah, anak cucu dia pun sampai sekarang masih lagi bekerja untuk Islam. Pelik Ini sebenarnya kena faham.
Sebab akhlak ni para sahabat tunjukkan tadi, diorang bukan datang untuk menguasai, mengambil hasil mahsul negara tersebut, tapi diorang datang untuk membebaskan manusia daripada penyembahan selain Allah Ta'ala kepada menyembah Allah Ta'ala sahaja. Itu yang sebabnya. Kalau masalah peraturan dan sebagainya, semua untuk keadilan dan juga keamanan, bukan masalah untuk menyusahkan orang. Kalau hukuman, katakanlah potong tangan pencuri, potong tangan pencuri, bukan potong tangan orang yang ada harta. Bukan untuk potong orang kafir punya tangan. Siapa mencuri, tak kira Islam atau bukan Islam. Sebab tu kita kena lihat benda ni kesan dia besar dalam penyebab untuk masuk Islam ni di kalangan orang-orang bukan Islam pada zaman tersebut ke dalam Islam. Kita ni kena jaga sikit. Sebab kalau nampak lambat sangat kan, bukan Islam di Malaysia ni masuk Islam, mungkin ada benda yang kita silap sebenarnya. Sebab para sahabat bercampur pergi mana-mana, dia masuk, orang tempatan terus masuk Islam. Kita campur berapa puluh tahun dah, tak masuk-masuk juga sebab apa? Dia tanya diri balik, masing-masing fikir. Sebab kita bimbang kadang-kadang ke sifat ke perkauman kita tadi lebih kuat. Kita nak kalau boleh, kalau yang Muslim tu Melayu je. Kalau bukan Melayu, tak Islam pun tak apa. Itu adalah benda yang sangat-sangat bahaya. Sebalik pada asal Islam ni untuk disampai pada semua. Bila orang kita kan takut kan hilang ketuanan Melayu dan sebagainya, sampailah sekali tak nak orang bukan Islam ni ramai masuk Islam, takut nanti dalam tentera ada ramai. Ini benda kena betulkan balik, kena tune balik cara pemikiran yang salah. Para sahabat Nabi ulang balik kan, mereka pergi masuk tempat orang, dia sampaikan Islam, dan bahkan bukan ni bawa pedang ni, tapi orang tempatan sayang orang. Kita ni tak buat benda pun orang tak sayang. Allahuakbar. Baik. Dan tidak lama saja, tidak agak lama daripada kematian pahlawan Islam iaitu Salahuddin Ayyubi rahimahullah, sehingga mulalah merayak percanggahan pada siapa-siapa yang menggantikan beliau. Dan itulah sebab penyerahan semula Bandar Quds kepada tentera Salib buat kali kedua, tanpa apa pertempuran. Salahuddin Ayyubi mati, tiba yang dia punya raja-raja lepas dia tu semua sekali bertelakah. Sepalah sekali Quds diserahkan balik kepada tentera Salib tanpa pertempuran. Dan berterusanlah ini selama lebih kurang dalam 20 tahun. Dan berterusan juga kali kedua selama setahun lah benda ni berterusan berlaku. Hasil daripada jauh umat Islam daripada agama mereka dan berpecah belahnya suara mereka, jatuhlah Palestin di bawah macam zaman sekarang ni. Actually sebelum daripada apa kita lihat sekarang, pada Britain lah sebenarnya, jatuh Britain lepas Perang Dunia Pertama. Bila mana zaman berkenaan, kes yang sama juga, kerana Uthmaniyah Turki bimbangkan berkenaan kedudukan mereka, minta supaya dibenarkan untuk Palestin tu dimasuki oleh tentera bersekutu. Itu masalah sebenar. Dulu kebetulan ketika Perang Dunia Pertama tadi, tentera kerajaan Uthmaniyah tu takut serangan Rusia ke atas mereka, so duduk dengan tentera bersekutu, tapi bagi balik Palestin, sebab takut kerajaan dia diserang oleh Rusia, so minta sokongan daripada tentera bersekutu dan masuklah Perang Dunia Pertama. Dan itu adalah peluang yang besar untuk serangan yang dibuat bagi oleh perkauman yang dibuat oleh Yahudi dengan disokong oleh bantuan tentera Salib. Kemudahlah untuk mereka, maka mudah terhadap mereka ni dikuasai oleh ketika dikuasai oleh Britain ketika tu, dipindahkan ke Palestin bila jadi perang berikutnya kan, bila zaman Hitler, dipindahkan pula daripada Eropah, dibawa masuk ke dalam tu orang-orang Yahudi. Sebenarnya benda tu kes diplomasi tadilah, bimbang takut ini, kita serah ini, nak selamat negara kita bagi balik, kita bagi apa yang nak boleh bagi kat situ. Lepas tu kena ingat, masuknya tentera Salib ke dalam atau masuk Yahudi balik ke Palestin tu bukanlah sebenarnya dibuat secara sekaligus, tapi sebenarnya kerana kelemahan umat Islam dan kerajaan Islam ketika tu serahkan kepada tentera Kristian ataupun Britain ketika tu untuk take over, jaga. Bahkan sebenarnya macam Palestin ni kononnya dikuasai, penguasaan Palestin ni diberikan di bawah United Nation. Dan kemudian bila berlaku Yahudi masuk dan sebagainya, dibawa masuk dalam tu, kemudian bila Yahudi
take over dilatih dengan senjata dan sebagainya. Mereka serang umat Islam di dalam, UN tutup mata lah, tak bincang apa-apa. Ini benda pernah terjadi lah, yang kita kata sekarang ni masih lagi terjadi. Cuma dia kata jadi dia sediakan tempat yang sesuai untuk pelatihan tentera bagi orang Yahudi di situ. Dan memang orang-orang Palestin cuba untuk menyekat Yahudi dan juga pembantu-pembantu mereka, dan juga berlakulah jihad yang hampir-hampir hampir-hampir berjaya, yang dia perang Arab Israel. Dinamakan perang Arab Israel ketika itu sebab apa? Sebab semua negara lain tak terlibat. Kalau kita dekat Saudi Arabia, dia ada satu buku senarai nama tentera yang terlibat perang Arab Israel, yang pergi berjihad tu, dia ada nama-nama mereka, apa jadi waktu berkenaan. Kalaulah tidak kerana negara-negara Arab yang lain, contoh macam Mesir ketika tu berkhianat, maka tidaklah jadi sedemikian. Balik pada asal, benda ni membawa kepada akhirnya yang tertanda dengan Camp David, perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David ni yang pada zaman Anwar Sadat, dia dimula dipelopori oleh Jamal Abdul Nasir. Sampai bila perjanjian itu dibuat, Mesir sampai sekarang ada lagi perjanjian, dia tak boleh cuit, tak boleh buka sepadan dengan Palestin. Tapi bayaran dia tiap tahun 3 bilion dibayar kepada kerajaan Mesir untuk jangan kacau. Benda ni sampai sekarang berjalan lagi. Kerana kalau tak kerana benda sebutlah, kita kata. Dan demikian dia kata jatuh Palestin yang kita cintai di bawah kuasa Yahudi bermula daripada tahun 1948, itu pada tahun 1367 Hijrah, 1948 Masihi, di mana mengiklankan tentera Yahudi penubuhan kerajaan Israel. Dan sentiasa orang Palestin sejak itu menghadapi masalah sampai sekarang sebenarnya, masih lagi ditekan, dikenakan dengan banyak azab, dan juga dikenakan macam-macam tekanan, dalam keadaan dilihat oleh seluruh dunia. Ini sekarang ni macam kes berlakunya pencerobohan oleh Rusia kepada Ukraine. Ini sebenarnya satu benda yang dalam musibah tersebut Allah Ta'ala zahirkan kepada umat Islam tentang apakah kebenaran yang ada pada musuh Islam. Bila dulu kan kita kata bila Gaza diserang, umat Islam diserang, kalau ada kata ada orang suka tengok bola kan, dia tengok cerita macam mana ada pemain bola tu pakai baju sokong Palestin kena denda, kelab dia kena denda, dia kena tindakan di tata tertib kerana masukkan politik dalam sukan. Dalam sukan tak ada politik. Ini yang masuk campur. Tapi baru-baru ni bila berlaku serangan kepada Ukraine, boleh pula semua sekali, FIFA pun terlibat sama. Sekat tak benarkan penglibatan Rusia dalam bola. Tak boleh. Semalam kot, semalam McDonald telah menutup semua cawangan McDonald di Rusia. Lepas tu lebih cawangan semua tutup. Nak ceritakan sokongan dari ketika dibuat pada Islam, seorang tak cakap apa. Tapi baru-baru ni ada orang cakap lah, dia kata ada di antara orang-orang yang bercakap tentang perkara ni, dia kata ada beza, dia kata sebab yang ni Arab, ini sekarang ni Ukraine ni diserang, ni mata dia biru, rambut dia perang, ini orang bertamadun. Kalau Arab tu kena tak ada masalah, Syria tak ada masalah kan, Syria diserang hari tu, Putin hantar tentera Rusia untuk sokong Bashar Assad, serang rakyat Syria, tak ada siapa cakap apa pun, ya semua tak ada cakap apa, tak ada sekatan, tak ada apa. Tapi macam ni nak fahamkan Allah Ta'ala jadikan kita nampak balik di mana umat Islam kita ni sebenarnya anda tidak dikira sebagai orang bertamadun oleh orang-orang Eropah. Bila Eropah kena masalah ni, ada masalah timbul lah. Bila orang lain, bila umat Islam kena, orang bukan bangsa rambut perang mata biru kena, benda ni tak dikira ada apa-apa sebab anda bukan civilization yang penting. Walaupun sebenarnya tamadun yang ada pada mereka tu bermula daripada Islam. Ala kuliah kita kata sampai sekarang lah. Okey. Memang kiblat pertama umat Islam memang soalan merintih untuk dikembalikan kepada umat Islam dan agar umat Islam ni menyatukan barisan mereka di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Dan mengambil semua punca-punca untuk persiapan. Cuma soalan ni, adakah siapa yang mendengar? Adakah sana siapa yang menyahut? Dan siapakah untuk kurs pada hari ini seperti Salahuddin Ayyubi? Siapa lagi yang nak buat macam Ayyubi?
Okay, untuk merealisasikan janji Rasulullah SAW penaklukan Baitul Maqdis sebelum berlakunya kiamat. Memang itu yang akan terjadi ketika nanti tentera Dajjal datang. Memang Baitul Maqdis berada di bawah tangan umat Islam. Ini apa yang akan terjadi sebelum kiamat. Memang umat Islam berkubu dekat dalam Baitul Maqdis. Dan ketika itu Dajjal datang dan Isa akan turun ketika itu. Isa akan turun pada ketika Dajjal mengepung umat Islam ketika berdekatan dengan Baitul Maqdis. So akan jatuh balik. Cuma bila tak tahu. Bila tak tahu. Pengakhiran dia nanti akan kembali kepada Islam macam disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi macam saya sebutlah, politik berkenaan dengan tajuk ni memang banyak orang pakai. Semua orang akan rasa kesihan ataupun gunakan nama, tapi sebenarnya kadang-kadang dia bukan dia nak Islam sangat pun. Dia bukan quotes tadi, bukan nak atas nama Islam. Kita nak dikembali pada umat Islam balik seperti mana pada zaman apa dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bukan di bawah pengaruh-pengaruh yang lain. Baik, wallahu alam. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Okey, kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian pada bulan yang akan datang. Kita akan masuk pada tajuk yang keempat, yakni tanda ketiga yang Nabi sebutkan, iaitu kematian yang menimpa umat Islam, itu ta'un yang tersebar, yang mati seperti sesama kambing. Nanti kita bincangkan insya-Allah yang Nabi sebutkan. Lepas jadi ini, jadi ini. Yang ketiga Nabi sebutkan adalah ta'un, akan berlaku wabak penyakit yang membunuh kamu macam membunuh kambing, sesama kambing membunuh kambing. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.